Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syazwani binti Abdul Ghani, nombor matrik A170890. Nama saya Nadia Azkar binti Abdul Rahman dan saya pemegang kad matrik bernombor A170608. Saya Puteri Nurul Nabila binti Harumah ini. Saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang farad nikah. Definisi nikah. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, nikah atau perkahwinan itu ialah berkumpul atau bercampur. Menurut istilah syarak pula, ijab dan kabul adalah untuk menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan, tapi menurut undang-undang yang telah ditetapkan oleh Islam. Perkahwinan adalah suatu perkara yang penting dan mulia di sisi Islam. Ia merupakan satu asas kewujudannya sebuah keluarga, masyarakat dan seterusnya negara. Sesebuah keluarga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik dan begitu juga sebaliknya. Farad ialah pemutusan ikatan perkahwinan di antara suami isteri disebabkan oleh fasakh atau talak. Namun menurut perundangan Islam, farad nikah lebih kepada satu perceraian yang bukan disebabkan oleh talak. Terdapat 5 faktor yang boleh mendorong terjadinya farad nikah. Antaranya ialah perkahwinan yang dijalankan sesama mahram. Seperti yang kita tahu, setiap individu itu mempunyai mahram mereka tersendiri. Mahram ni sama ada daripada mahram disebabkan oleh nasab ataupun perkahwinan. Kalau nasab tu macam kalau individu tu seorang lelaki, nasabnya ialah ibu, adik-beradik, ibu saudara dan sebagainya. Begitu juga kalau individu itu seorang wanita, jika beliau berkahwin sesama mahram yang menurut nasab, iaitu bapa, adik-beradik, lelaki, bapa saudara, datuk, jika menurut perkahwinan pula bapa mertua, datuk kepada suami dan sebagainya. So jika dua individu ni sama ada lelaki atau perempuan berkahwin dengan mahram mereka, maka automatik akan jatuhnya farad nikah, iaitu tak pembubaran perkahwinan. Faktor kedua pula, perkahwinan dengan perempuan yang sedang menjadi isteri orang. Kebiasaannya perkara ini terjadi apabila wanita tu berkahwin di sempadan, dan seperti yang kita tahu, kebanyakan orang yang berkahwin di sempadan tidak mendaftar apabila pulang ke Malaysia. Jadi pihak kerajaan Malaysia tidak mempunyai data sama ada beliau telah berkahwin atau belum. Jadi apabila beliau berkahwin untuk kali kedua, walaupun beliau merupakan seorang isteri, jadi perkahwinan itu secara semula jadi akan terbubar dengan semula. Yang ketiga ialah perkahwinan dengan orang yang bukan Islam. Seperti yang kita tahu, setiap individu yang bukan Muslim, jika ingin berkahwin dengan orang Islam, mereka perlulah memeluk Islam terlebih dahulu, dan seterusnya baru mereka boleh melangsungkan perkahwinan. Jadi jika individu Muslim itu berkahwin dengan orang yang bukan Islam, maka perkahwinan mereka akan dibubarkan serta-merta. Yang keempat pula ialah perkahwinan dengan 5 orang wanita dalam satu masa. Maksudnya lelaki tu dia mengamalkan poligami. Mungkin sebelum ni dia telah berkahwin sebanyak 4 kali, iaitu mempunyai 4 orang isteri. Namun dia ingin berkahwin lagi sekali dan telah berkahwin lagi sekali dengan individu baru, namun beliau tidak menceraikan salah seorang isteri ataupun salah seorang isteri tidak meninggal dunia, maka beliau telah berkahwin sebanyak 5 orang dalam satu masa. Perkara tersebut akan mendatangkan farad nikah, iaitu pembubaran secara rasmi dalam perkahwinan tersebut. Faktor yang terakhir ialah perkahwinan seorang wanita yang berwalikan wali yang tidak diiktiraf perwaliannya oleh syarak. Maksudnya perkahwinan ni selalunya terjadi kepada anak luar nikah yang mencari atau menggunakan bapa kandungnya untuk mewalikan perkahwinan mereka. Hakikat sebenar, mereka seharusnya menggunakan wali hakim untuk mewalikan perkahwinan mereka. Hal ini disebabkan mereka tidak mempunyai nasab dengan bapa kandungnya. So apabila perkahwinan ini terjadi, maka
perkahwinan ini serta-merta akan terbubar. Okey, baiklah, saya akan menyambung pembentangan tadi. Terdapat beberapa kesan hasil daripada perkahwinan yang difarakkan. Antaranya ialah perkahwinan yang melangkaui wali, atau erti kata lain, perkahwinan yang tidak menggunakan wali yang sah. Di sini terdapat 4 mazhab. Mazhab yang pertama iaitu mazhab Syafi'i mengatakan bahawa perkahwinan yang tidak menggunakan wali yang sah merupakan perkahwinan yang terbatal. Oleh hal yang demikian, bermaksud perkahwinan itu tidak sah di sisi Islam. Bagi mazhab Hanafi dan Maliki pula mengatakan bahawa perkahwinan tanpa wali adalah dihukumkan sebagai mauquf, iaitu kedudukan perkahwinan itu terhenti dan tergantung, dan jika berlakunya persetubuhan maka perkahwinan itu dikategorikan sebagai perkahwinan fasid. Dan bagi jumhur ulama iaitu sebahagian daripada Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahawa perkahwinan yang tanpa izin wali merupakan perkahwinan yang batil dan ia tidak sah. Walau bagaimanapun, turutan wali adalah mengikut hukum syarak. Dan turutan yang pertama ialah bapa. Jika seseorang itu tidak mempunyai bapa, dia juga boleh menggunakan datuknya untuk menjadi wali. Dan jika datuknya juga sudah tiada, wanita tersebut juga boleh menggunakan adik dan abang, juga pakcik saudara. Jelas sekali menunjukkan dalam keempat-empat mazhab, perkahwinan yang tidak menggunakan wali yang sah atau tidak ada keizinan daripada wali merupakan perkahwinan yang terbatal dari segi Islam. Okey, baiklah, saya akan meneruskan kepada kesan yang kedua ataupun yang terakhir, ialah status anak hasil dari perkahwinan yang difarakkan. Okey, baiklah. Perkahwinan yang difarakkan ialah perkahwinan yang terbatal. Bila perkahwinan itu terbatal dan jika mereka melakukan persetubuhan, maka anak hasil daripada perkahwinan yang terbatal itu merupakan anak yang tidak sah taraf atau lebih dikenal sebagai anak luar nikah, dan anak tersebut tidak boleh berbin atau berbentikan bapanya. Anak itu juga tidak mempunyai hak untuk mewarisi segala harta bapanya. Sebenarnya terdapat banyak kes fasad nikah ini terjadi di Malaysia. Tapi saya mengambil 2 contoh kes yang terjadi di Malaysia dan kes yang mudah dan senang untuk difahami. Kes yang pertama iaitu bapanya sendiri yang memfailkan fasad nikah di mahkamah ke atas anak perempuannya kerana mereka telah berkahwin tanpa keizinan wali. Dan pasangan ini telah berkahwin secara tanpa keizinan bapanya sendiri di Thailand, dan mahkamah telah memutuskan perkahwinan mereka tidak sah kerana tidak memperoleh keizinan daripada wali atau bapa kepada pasangan perempuan. Yang kedua pula, dikatakan jarang berlaku di Malaysia. Dalam kes ini, pasangan ini telah berkahwin tapi diarahkan untuk berpisah oleh pejabat agama di atas sebab di waktu mereka berkahwin, mereka telah menggunakan wali hakim. Tetapi pasangan perempuan tersebut sebenarnya mempunyai wali, iaitu adiknya sendiri yang telah orang kata layak untuk menjadi wali kepada pasangan tersebut. Tapi mereka telah menggunakan khidmat wali hakim dan pejabat agama telah mengarahkan untuk mereka berpisah, tetapi mereka boleh kembali berkahwin semula pada bila-bila masa. Terdapat beberapa langkah bagi mengelakkan daripada berlakunya fasad nikah ini. Antaranya ialah pasangan perlu memastikan mendapat keizinan daripada pihak wali sebelum menggunakan perkhidmatan wali hakim. Seterusnya, ada pengesahan tentang status perkahwinan sekiranya pasangan tersebut berkahwin di luar kawasan seperti Thailand.
Dan seterusnya ada bukti keizinan pada wali atau bapa jika perempuan itu masih anak dara. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam seharusnya lebih peka dan lebih banyak membaca agar mempunyai pengetahuan yang cukup dan tidak melakukan kesilapan. Kita juga sebagai umat Islam seharusnya tidak mengikut nafsu semata-mata dan perlu menggunakan akal dan fikiran yang telah diberikan oleh Allah SWT supaya kita boleh berfikiran logik. Okey, baiklah, sampai di sini saja pembincangan oleh